Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razin Dan saya Altaf Hamsyah. akan membentangkan kajian kes sejarah iaitu pengumpulan dasar luar Malaysia dengan di bawah bimbingan Cikgu Roaina. Sebelum kita teruskan pembentangan kajian kes dengan lebih terperinci, saya akan terangkan secara ringkas berkenaan dengan pendahuluan terlebih dahulu. Yang pertama ialah tema iaitu Malaysia dan kerjasama masyarakat antarabangsa dengan tajuk kajian kami iaitu pengembalan dasar luar Malaysia. Saya dan Altaf telah menukilkan pernyataan masalah iaitu Malaysia mampu menyatakan pendirian berhubung dengan isu antarabangsa dengan serantau yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara melalui dasar luar negara. Rentetan daripada itu, buktikan kerajaan Malaysia dalam mengubah dasar luar negara berpadukan perkembangan ekonomi, sosial dan politik pada masa tersebut. Kami telah menggunakan 3 kaedah utama dalam menjalankan kajian kami, iaitu melalui kaedah pemerhatian, kaedah perpustakaan dan juga kaedah sumber media. Melalui kaedah pemerhatian, kami berjaya menyelidiki bangunan Kementerian Luar Negeri iaitu Wisma Putra di Putrajaya serta Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri IDFR. Isu-isu antarabangsa juga berjaya kami telusuri menggunakan sumber-sumber sedia ada. Melalui kaedah perpustakaan pula, kami menjadikan buku-buku ilmiah dan buku teks sebagai sumber rujukan utama kami. Dan yang terakhir, melalui kaedah sumber media, kami telah melayari pelbagai laman sesawang menggunakan platform internet yang berbeza untuk mendapatkan jurnal, dokumen-dokumen rasmi dan juga e-surat khabar. Seterusnya kita akan bergerak kepada objektif kajian untuk kes kajian kami. Dalam melaksanakan kajian kes kami telah memfokuskan 4 objektif kajian ini sebagai fokus utama kajian kes kami. Yang pertama, menyatakan latar belakang dasar luar negara sejak dari zaman Kesultanan Melayu Melaka sehingga kini. Kedua, menjelaskan matlamat perkembangan dasar luar Malaysia pada peringkat domestik dan antarabangsa. Ketiga, menganalisis faktor-faktor pengumpulan dasar luar Malaysia sejak mencapai kemerdekaan. Dan terakhir sekali ialah menghuraikan kepentingan dan kemaslahatan pengumpulan dasar luar Malaysia dari segi sosial, ekonomi dan politik. Justru itu, marilah kita bincangkan tentang dapatan kajian kami setelah beberapa hari menjalankan kajian. Topik yang pertama yang kita akan bincangkan ialah latar belakang dasar luar. Sejarah hubungan luar di negara ini bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Melayu lagi. Diteruskan dengan kerajaan Melayu Melaka sehinggalah kedatangan pengaruh barat. Namun setelah Malaysia mendapat kemerdekaan, ada perubahan berlaku di mana dasar luar yang dirancang adalah untuk memenuhi keperluan dan kepentingan negara kita sendiri. Jadi saya akan terangkan mengenai hubungan luar sebelum Melaka. Kita mempunyai beberapa kerajaan alam Melayu seperti Langkah Sukar dan kerajaan Pian Pian yang telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan Cina. Ini membuktikan kemakmuran dan kedaulatan kerajaan-kerajaan alam Melayu sehingga diiktiraf oleh kerajaan Cina sendiri. Seterusnya, kita akan bercakap tentang hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka. Seperti kita tahu, kerajaan Melayu Melaka amat terkenal dengan perdagangan dan diplomatik. Bukan sahaja dengan kerajaan-kerajaan dalam alam Melayu, malahan luar alam Melayu. Dan beberapa contoh yang kami dapat nyatakan di sini ialah kerajaan Melayu Melaka telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan Siam serta hubungan perdagangan dengan kerajaan Turki. Sekarang kita bergerak pada pengumpulan dasar luar ketika di zaman British. Pada zaman British, hal ehwal luar negeri Melayu, negeri-negeri Selat, Sarawak dan Sabah dikawal oleh pejabat tanah jajahan di London. Hal ini kerana pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu masih tertakluk di bawah naungan British. Dan setelah kita mencapai kemerdekaan, kita dasar luar negara memasuki era baharu
yang membolehkan kita dapat mengubah dasar luar sendiri untuk kepentingan negara. Terdapat dua perkembangan penting dalam dasar luar, iaitu pada tahap pertama, pada ketika zaman Tunku Abdul Rahman, beliau mengubah dasar luar berbentuk pro-barat dan anti-komunis. Manakala pada tahap kedua, iaitu Tun Abdul Razak Husin dan juga Perdana Menteri selepasnya, mengubah dasar luar Malaysia berbentuk kepada berkecuali dan lebih bersikap tidak memihak serta menjalinkan hubungan dengan negara lain tanpa mengira ideologi. Dasar luar Malaysia ini juga kita boleh dibahagikan kepada dua bentuk, iaitu hubungan bilateral, iaitu hubungan dua hala antara negara, manakala hubungan multilateral, iaitu hubungan diplomatik lebih kepada organisasi seperti ASEAN dan OIC. Kita beralih pula kepada topik seterusnya, iaitu matlamat dasar luar. Dasar luar digubal sudah semestinya mempunyai matlamat dan tujuan tersendiri. Dan antara yang dapat kami nyatakan ialah untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan, untuk perkembangan politik, ekonomi dan sosial, memupuk hubungan baik dengan negara luar, melindungi kepentingan nasional, serta mempertahankan dan memajukan kepentingan Malaysia itu sendiri. Sekarang kita akan bergerak kepada faktor-faktor pengumpulan dasar luar Malaysia. Kita akan bergerak pada faktor yang pertama, iaitu ikatan sejarah. Dengan ada ikatan sejarah, budaya dengan negara serata dan antarabangsa menjadi keberjayaan sesuatu pengumpulan dasar luar negara Malaysia. Hal ini kerana Malaysia ingin meneruskan tradisi menjalinkan hubungan dengan negara yang pernah berdagang ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka seperti China, Singapura, Indonesia dan Filipina. Kedua ialah kepimpinan. Kebijaksanaan dan kebolehan seseorang pemimpin negara turut menjadi asas penting dalam pengumpulan dasar luar negara. Hal ini kerana hal tujuh dasar luar negara bergantung kepada perkembangan dan perubahan yang berlaku di peringkat antarabangsa menelusuri kepekaan pemimpin pada masa tersebut. Ketiga, keperluan nasional, iaitu memberikan keutamaan kepada kepentingan negara. Kepentingan negara diberi perhatian utama untuk menjaga kedaulatan dalam pengumpulan dasar luar negara agar dapat menjaga kebajikan rakyat Malaysia. Akhir sekali ialah persekitaran luar. Perkembangan politik, ekonomi dan sosial antarabangsa yang sentiasa berubah menyebabkan pengumpulan dasar luar Malaysia disesuaikan dengan perubahan yang berlaku. Contohnya, dasar luar Malaysia lebih kepada pro-barat sewaktu era Perang Dingin yang berlaku pada ketika itu. Dan yang terakhir, kita bincang mengenai kepentingan dasar luar. Sudah semestinya dasar-dasar luar yang dibuat ini dapat menjamin dan dapat memberikan pelbagai kepentingan dan kemaslahatan, bukan sahaja kepada negara dan tetapi juga kepada penduduknya. Di sini kami dapat senaraikan beberapa kepentingannya mengikut kategori dan sektor masing-masing. Yang pertama ialah sektor ekonomi. Dasar luar dapat meluaskan pasaran negara ke kawasan lebih besar, seterusnya mendapatkan lebih ramai pengguna, seterusnya dapat lebih banyak keuntungan. Selain itu, kita juga dapat menggalakkan pemindahan teknologi. Sebagai contoh, syarikat Proton dari Malaysia dengan syarikat Mitsubishi Motors dari Jepun. Dari aspek sosial pula, kita dapat mengukuhkan perpaduan nasional antara masyarakat negara serantau. Ini penting untuk mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan antara dua-dua belah pihak. Kita dapat mengelakkan peperangan dan persengketaan. Dan yang terakhir, dari segi politik, kita dapat menjamin keselamatan negara. Kenapa? Sebab kita akan dapat bantuan ketenteraan daripada negara-negara yang telah kita jalinkan hubungan. Dan yang terakhir, dapat mengeratkan hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik ini penting bukan sahaja untuk menjamin kedaulatan, namun untuk mengukuhkan kedudukan Malaysia di mata dunia juga.
Dan sekali kita akan bergerak kepada kesimpulan dan cadangan yang kami dapat hasilkan daripada kajian kes kami sepanjang kami telah melakukan penyelidikan. Konklusinya, hubungan antarabangsa adalah penting bagi sesebuah negara sama ada dari segi keselamatan, pertahanan, sosial, politik dan ekonomi. Oleh itu, sesebuah negara perlulah menjaga kepentingannya dengan mengekalkan kedaulatannya serta menjamin keselamatannya daripada serangan musuh. Oleh hal demikian, setiap rakyat dan pemimpin perlulah mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dalam mengadakan hubungan diplomatik dengan negara lain agar tidak mengulangi kesilapan sejarah yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita, malah mempunyai semangat patriotisme yang tinggi dalam mempertahankan kedaulatan negara, terutama dalam isu antarabangsa seperti isu percobaan udara Malaysia oleh pesawat Cina. Seperti yang anda tahu, baru-baru ini kita telah digemparkan dengan percubaan urang udara oleh pesawat Cina PLAF pada masa yang sama melanggar dasar luar negara Malaysia iaitu keutuhan wilayah. Oleh itu, Kementerian Luar Negeri Malaysia dengan bijaknya bertindak telah mengemukakan nota bantahan diplomatik terhadap percubaan itu kepada kerajaan China supaya dapat menjaga maruah dan kedaulatan negara kita daripada tergugat. Adakah anda was-was dengan hasil dapatan kajian kami? Tak perlu risau. Di sini kami lampirkan beberapa koleksi gambar berkenaan sumber rujukan kami. Yang pertama kita dapat lihat di sini ialah gambar pejabat Kementerian Dalam Negeri Malaysia iaitu Wisma Putra di Putrajaya. Kami juga meletakkan beberapa keping gambar yang berkenaan isu-isu tentang dasar luar Malaysia. Kami juga telah menggunakan buku teks sejarah tingkatan 2 dan tingkatan 5 dan tidak lupa juga jurnal yang kami peroleh daripada internet. Di sini kami juga meletakkan beberapa gambar laman sesawang yang telah kami layari untuk mendapatkan pelbagai jenis maklumat. Di sini juga kami telah meletakkan kesemua rujukan yang kami gunakan sepanjang kami melakukan kajian kes sejarah ini. Itu sahaja daripada kami. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan dan persoalan yang lebih mendalam, anda boleh menghubungi kami melalui Instagram yang kami telah lampirkan pada slide ini. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.